Daripada sebelum ni ada 5 je. Last 2 months dah naik 13. So I'm Okey, ramai yang komen dekat saya, dia kata, "Doktor bantulah Janani." Okey, saya pun sebenarnya sebagai manusia biasa yang hanya mampu bantu yang sebaik mungkin tahap kita lah. Okey, dan Jana pun sekarang ni alhamdulillah saya tengok tengah berikhtiar dengan FRT. Tapi saya tak ingat flavor mana, nanti saya tengok balik video tu. Dan saya pun baru dapat tahu pasal video Jana ni. Sebaik saja kami baru habis balik dari interview dekat Langkawi lah, kisah kehamilan kembar MCDA Puan Siti Zubaidah, yang mana beliau alhamdulillah dengan izin dia berjaya hamil, okey, setelah berikhtiar bersama dengan FRT juga, Puan Siti Zubaidah, okey, 40 tahun usia masa mengandung, dan dapat tahu MCDA twin, maknanya kehamilan kembar yang sebab daripada telur, sebiji telur, yang mana mungkin lepas persenyawaan, lepas 4 hari, 8 hari tu, lepas disenyawakan, telur tu terbahagi kepada 2 pula. Telur yang disenyawakan tu menjadi 2 kantung, 1 uri, MCDA twin. Ni kisah Puan Siti Zubaidah lah. Mungkin ada yang join live saya 2 hari lepas, dia dapat tengok lah. So Puan Siti Zubaidah ni pun menarik juga. Kisah beliau ada yang mana di fasa yang hampir putus asa, yang mana doktor kata chance untuk kehamilan dia adalah 0.3% saja berdasarkan result blood test dia. So dia tak ingat blood test apa, tapi saya suspect mungkin AMH low lah. Maknanya bilangan telur dah tinggal sikit. Dan beliau pun alhamdulillah setelah 22 tahun penantian, anak yang kedua seterusnya masa umur 40 tahun waktu tu, last year, start berikhtiar dengan FRT Januari, dan difahamkan sempat berikhtiar lah few just dalam 2 jam je tu kot, dan sekarang pun anaknya dah 76 hari dah, dalam berpantang lagi lah, sebab terpaksa caesar, premature masa 34 minggu, premature baby masa 34 minggu usia kehamilan sebab hamil kembar. So saya nak explain sikit specialnya berkenaan dengan telur wanita ni, sebab ramai yang komen dekat saya, dia tanya juga berapa biji telur wanita sebenarnya yang kena betul-betul matured setiap bulan. Okey, berapa saiz dia. Dan saya nak explain sikit berkenaan telur wanita, kenapa dia sangat premium. Kenapa wanita ni berbeza dengan lelaki. Sebab wanita ni, masa kita dalam perut ibu lagi, sebenarnya benih kita dah ditentukan apa yang mak kita makan masa kita mengandung. Masa mak mengandung. So maknanya dari start umur mak kita mengandungkan kita umur 4 bulan ke atas, kualiti benih tu dah ditentukan dengan lifestyle dan pemakanan ibu jugalah. Itu sedikit sebanyak mempengaruhi. Okey? Dan saya suspect kenapa kadar kesuburan kita menurun pun disebabkan oleh disebabkan oleh lifestyle dan pemakanan kita yang industrial blooming, yang mana berlaku dengan pesat pada tahun 1980-an kan. Waktu tu kan pesat dengan fast food semua tu. Jadi kalau wanita, apa yang mak makan itu pun akan menentukan kualiti benih anak yang dikandung. Untuk anak lelaki, baby boy, dia berbeza. Untuk lelaki, masa dah balik nanti barulah ada sel Leydig yang akan menghasilkan spermatozoa baru. So untuk wanita, bilangan telur dia masa dalam perut ibu kita ada 1 juta biji telur. Bila dah balik, kita hanya akan tinggal 25% daripada 1 juta biji telur. Biasanya tinggal dalam 300,000 biji telur je. Yang lain-lain tu dia akan hilang macam tu aja. Dan bila kita dah matang, tinggal 300,000 biji telur, setiap bulan bila nak turun head tu, sebelum turun head kita kena ovulasi dulu. So setiap bulan dia ada antara 1,000 biji telur yang akan berlumba-lumba untuk dimatangkan dan untuk dipecahkan. So antara 1,000 biji telur ni, wanita dia akan alami fasa matangkan telur. Fasa matangkan telur dan juga fasa follicular matured tu lah. So dia akan berlaku dalam lebih kurang ketika time period. Itu adalah persediaan matangkan telur baru. Sebab itulah untuk wanita yang tengah ikhtiar hamil terutama, time period tu dah kena jaga makan, minum air masak secukupnya, tidur secukupnya, dan amalkan nutrisi yang seimbang. Contohnya macam apa yang kita bantu dalam FRT adalah berbelas multivitamin, multimineral. Nak support lah, terutama nak bantu nak support kualiti benih tu. Sebab benih kita dia perlukan pusat tenaga. Dia ada mitokondria, dekat lapisan luar ovum pun dia ada lapisan zona pellucida. Kadang-kadang lapisan zona pellucida tu kurang kenyal, tu yang lagi sukar untuk disenyawakan. Okey? Dan setiap bulan antara 1,000 biji telur tu biasanya hanya ada 1 biji telur je yang berjaya matang dan pecah. Dia dominan lah. Tapi antara 1,000 biji telur, dia yang akan alami ke fasa kedua seterusnya ialah fasa matangkan telur. Biasanya dalam 100 biji telur yang akan matang.
Lebih kurang macam tu. 100 plus minus lah. Tak adalah banyak sangat macam tu kan. So bila yang TVS scan tu, kalau nampak macam daripada kenaikan daripada 5 biji 5 folikular kan, tiba-tiba naik kepada 13. So dia agak nampak banyak lah. Agak, bagi saya agak is a good sign. Cuma tak tahu berapa yang pecah. So biasanya bila ovulasi dia akan berlaku dalam lebih kurang cycle day ke-12 hingga cycle day ke-21. So antara cycle day ke-12, cycle day ke-21, kalau ada jumpa tanda subur, keluar lendir macam betul-betul air mentah, itu menandakan kemungkinan besar telur anda dah pecah. Berapa biji yang pecah tu wallahu alam. So kalau antara 100 biji yang matang tadi, mungkin ada 2 biji telur yang berjaya matang dah pecah. So itu yang kalau 2 biji telur ni pula disenyawakan oleh 2 sperma berbeza, itu yang terjadinya kehamilan kembar tak siras walaupun tak ada genetik kembar. So biasa nak scan telur ni, nak tengok telur kita ni matang ke tak, match ke tak, biasanya saiz dia yang cantik adalah dalam lingkungan 18 ke 23 mm. So kalau saiz macam ni, dia punya chance untuk dia match, untuk dia pecah tu lebih tinggi lah. So itulah dia. So tips dia adalah daripada time period tu kita dah kena jaga kawal lifestyle kita, pemakanan kita, plus boleh amalkan antioksidan ekstra, terutama yang ada PCOS kan. Siapa yang mungkin tengah buat rawatan ataupun tengah on something ubat-ubatan, ada makan painkiller ke, ada pernah kemoterapi ke apa ke, sebab siapa yang pernah on something ni, kadang-kadang dia ada risiko untuk premature ovarian failure tu lebih tinggi sikit, sebab dia punya lapisan folikel luar tu, kulit telur luar tu dah sedikit lebih rapuh lah. So first thing first, daripada first fasa folikular, fasa matangkan telur tu, dah kena eat clean, eat real food, antioksidan ekstra. Anda boleh amalkan minum buah-buahan citrus yang warna lemon, air limau kasturi kosong, no sugar, ataupun air rempah kulit kayu manis Ceylon yang saya selalu sebut, itu sebagai antioksidan tambahan. Ataupun boleh juga amalkan nenas, terutama PCOS. Nenas blend sekali dengan umpulur dia kaya dengan bromelain. Bromelain ni sedikit sebanyak dia membantulah untuk matchitkan untuk antioksidan tambahan, untuk bantu kurangkan keradangan radikal bebas, kerosakan sel. So sel telur kita pun kita kena bebaskan dia daripada radikal oxidative stress. Oxidative stress ni banyaklah daripada asap kenderaan, exhaust kereta, smoking, asap-asap rokok, ataupun chemical yang tersembunyi. Mungkin kita pakai personal care, ada fragrance, paraben, phthalates, triclosan, benda-benda yang chemical, pemutih kulit, pemutih ketiak, ataupun sabun mandian yang kills bakteria 99% contohnya. Tapi rupanya dia membunuh juga hormon kita, membunuh kualiti sel kita. So apa juga produk-produk shampoo rambut, paraben semua kita kena elakkan. Cuba lepas ni tukar lebih kepada natural, organik, dan dalam masa sama, teruskan berikhtiar sebab tak tahu rezeki kita bila. Yang penting enjoy the journey. Alright? So kita sebagai manusia bertindak sebagai hamba dia kan. So kita ikhtiar saja. Seterusnya minta kepada Maha Yang Esa supaya hopefully adalah telur yang berjaya matang dan pecah dan yang berjaya disenyawakan. Yang terbaik untuk ikhtiar ni husband and wife. Berikhtiar sekali. So bos, untuk siapa yang rasa sebadan dia ada keradangan tinggi inflamasi, itu yang kita wujudkan flavor coklat cinnamon. Sebab coklat cinnamon dia ada tambahan rempah kulit kayu manis Ceylon sebagai antioksidan tambahan. Yang lain, nutrien, multivitamin, multimineral semua sama setiap flavor. Cuma beza flavor saja. Kalau coklat cinnamon dia ada tambahan Ceylon dan juga probiotik. So saya doakan semoga siapa juga yang tengah berikhtiar hamil ni, jangan putus asa, jangan give up di tengah jalan. Follow TikTok saya, dekat video paling atas ada playlist tips cepat hamil, dan juga my TTC story, apakah benda betul yang saya buat, do's and don't ketika saya ikhtiar hamil anak pertama, yang mana saya pernah diuji dengan keguguran berulang kali selama 3 kali. Alright, so anda follow TikTok saya, tengokkan video paling atas tu, dekat playlist klik-klik. Saya doakan semoga itulah ada rezeki, dihadirkan cahaya mata buat janani dan juga suami, dan juga semua pejuang garis 2 yang tengah ikhtiar lagi kat luar sana. Okay?